Jadi bila Ghulam ini terpilih, rumah Ghulam ini secara ringkasnya tidak jauh daripada istana. Dan pada hari pertama, untuk beliau masuk ke kelas sihir ini, beliau melakukan perjalanannya daripada rumah untuk pergi ke istana Raja Tubbah tadi. Tapi sampai di pertengahan jalan, budak yang bernama Ghulam ini bertemu dengan seorang pendeta, seorang ahli pertapa yang juga menganut agama sama dengan raja yang pertama dulu, Raja Taban, iaitu pengikut agama Nasara yang masih suci dan murni pada waktu tersebut. Dan bila dia mendengar ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang diberikan, dia rasa tertarik, dia rasa terpikat, dia rasa seronok. Bila dia duduk di situ, dia jadi terleka yang menyebabkan dia lewat untuk datang ke kelas sihir pada hari tersebut. Jadi bila dah rasa terlewat, dia dengan cepat-cepat pergi ke istana. Dan bila bertemu dengan tukang sihir sahir tadi, dia dimarahi kerana lewat, walaupun hari itu adalah hari pertama. Lalu dia tak punya apa-apa alasan, just memekakkan telinga mendengar bebelan-bebelan dan leteran daripada ahli sihir. Dan kemudian pada sebelah petangnya, bila beliau balik untuk pulang ke rumah, beliau sekali lagi singgah, dengar lagi ilmu-ilmu ceramah-ceramah daripada rahib dan pendeta tersebut, yang akhirnya menyebabkan beliau pulang lewat ke rumah. Bila pulang ke rumah, dia diletir oleh ibu dan bapa pula. Jadi pada malamnya sebelum tidur, beliau berfikir, esok-esok kalau aku rasa nak singgah lagi, nak dengar lagi ilmu tersebut, apa alasan aku nak bagi? Kalau aku terlewat pergi ke kuliah sihir, apa alasan nak bagi dekat tukang sihir? Kalau aku terlewat balik rumah, apa alasan aku nak bagi dekat ibu dan bapa aku? Jadi sambil berfikir-fikir, tak temui jawapan, akhirnya dia terlena dan tidur. Jadi pada keesokannya dia bangun dan seperti biasa nak menuju ke kelas sihir pada hari yang kedua. Jadi dia masih singgah lagi mendengar ilmu-ilmu dan ceramah daripada pendeta dan rahib tersebut. Kemudian ketika nak berlalu, dia minta pandangan daripada rahib. Sesungguhnya aku setiap hari terpaksa datang ke kelas sihir di istana. Dan sebab aku berhenti di sini mendengar ilmu dan ceramah kamu menyebabkan aku terlewat. Lepas tu aku kena marah. Balik pun aku rasa suka nak dengar ilmu kamu, aku singgah lagi. Bila balik, ibu bapa aku pula berletir. Jadi agak-agak apa cadangan kamu dan jawapan aku nak bagi kepada kedua-dua belah pihak ni. Jadi pada waktu inilah terpaksa menggunakan senjata yang selalu digunakan oleh orang kahwin dua, iaitu bohong sunat lah. Gunalah senjata bohong sunat semata-mata nak menjaga keselamatan daripada terancam. Jadi kamu katakanlah, bila sampai di istana tukang sihir, istana raja tadi, kamu ada keperluan-keperluan lain yang terpaksa kamu gunakan masa tersebut di sisi ibu dan bapa kamu. Bila kamu nak balik pula, kamu katakanlah kamu terpaksa mengisi keperluan-keperluan lain dan tertentu menyebabkan kamu terlewat balik ke rumah. Jadi dia guna dalil itulah. Dalam masa yang sama, dua-dua pihak tak sedar pun dia sedang mengikuti kuliah dan ilmu-ilmu ini setiap hari. Jadi dipendekkan cerita, pada suatu hari telah terjadi satu kegemparan di dalam kampung tersebut. Bila mana kampung telah didatangi dan dimasuki oleh satu binatang yang cukup pelik, ajaib dan aneh. Tak pernah terlihat pun binatang seperti itu sebelum ini. Kalau nak kata monster pun monster macam mana, nak kata Bigfoot pun Bigfoot macam mana. Yang akhirnya binatang yang pelik ini telah membunuh beberapa orang kampung dan mencederakan puluhan orang kampung yang lain. Dan ketika inilah binatang tersebut tersua dengan budak lelaki ini. Budak lelaki ini dalam keadaan jauh sebelum dia terserempak dengan lebih dekat, dia terfikir, sesungguhnya setiap hari aku belajar ilmu daripada dua orang guru. Satu ahli petapa tersebut dan yang kedua aku belajar dengan ahli sihir. Dan ini sudah lama aku impikan bila bertemu dengan keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini seolah-olah nak mengukuhkan keimanan aku, mengukuhkan kepercayaan aku dan menguatkan ilmu aku. Sebenarnya di antara dua orang tok guru aku ni, mesti salah satu ilmu mereka betul dan benar, salah satu lagi mesti sesat dan salah.
Jadi inilah peluang yang aku nak guna, nak buktikan mana guru aku yang terbaik, mana guru aku yang salah. Jadi dia pun mengambil seketul batu yang kecil. Kalau ikut ilmu uruf, ilmu adat, batu yang kecil tu langsung tak munasabah lan. Langsung tak logik kalau baling kena binatang tu akan mati. Tapi waktu dia ambil kecil itulah dia niatkan ilmu dan keyakinan yang pertama berteraskan kepada pendeta tadi. Dia sebut, ya Allah, demi ilmu yang aku ambil daripada rahib dan pendeta tersebut dan keyakinan aku kepada ilmunya, sekarang aku membaling batu ini dengan bacaan Bismillah. Perak dia baling. Batu yang kecil itu bila kena di kepala monster tadi, binatang pelik tadi, terus jatuh dan mati. Jadi keadaan ini disaksikan, ditengok oleh orang-orang kampung yang lain. Walhal orang-orang dewasa yang gagah sebelum ini pun banyak yang tewas, banyak yang terbunuh, banyak yang cedera. Tiba-tiba budak ni baling batu kecil boleh mati. Jadi cerita ini menjadi satu isu yang panas dan menarik pada waktu tersebut. Dan dia merasakan budak ini ada ilmu yang pelik, ilmu yang hebat. Jadi bila didengar oleh orang-orang kampung, terutama yang sudah berpenyakit lama, tapi berubat tak sembuh-sembuh. Hatu lama dah sakit 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dengar kisah ni rasa nak pergi berubat dengan budak ni. Jadi datanglah beberapa orang kampung yang sebelum ini sakit pergi berubat, tapi dia meletakkan satu syarat. Kepada mana-mana pesakit pun dia letakkan syarat, sesungguhnya kamu datang kepada aku dengan membawa musibah, ujian dan kesakitan. Tetapi sebenarnya yang menyembuhkan penyakit-penyakit kamu ini ialah Tuhan yang bernama Allah. Tuhan kamu dan Tuhan aku. Sekiranya kamu sanggup untuk masuk agama ini, yaitu agama Nasara, jadi aku sudi dan sanggup untuk mengubati penyakit kamu, apa kata kamu? Jadi sebab orang sakit nak sembuh ni, dia sanggup buat apa saja. Jadi sudi masuk. Bila sudi masuk, dia doakan, dia ubatkan, tiba-tiba sembuh sungguh. Bila sembuh sungguh, dia jadi merebak lah. Macam Tok Bomo lah tak? Sekali orang main berbomo hak 30 tahun tak elok, tiba-tiba dia elok, penuh lah lepas tu. Jadi syarat yang sama saja, sesiapa pun kalau nak berubat, yang penyembuh bukan aku tapi Allah, dengan syarat kamu masuk agama ini. Jadi berita ini dah tersebar cukup luas dan banyak. Akhirnya sampai kepada pengetahuan seorang menteri kanan kepada Raja Tubak Zunawasni. Menteri kanan ni, dia berkhidmat kepada Raja Zunawasni sudah sekian lama, sejak dari muda sampai ketua waktu tersebut. Dan satu sifat yang dia ada ialah memang dia buta sejak lahir. Dia jadi menteri pun bukan sebab anggota tubuh, tapi sebab kecerdikan akal dan kecerdasan minda dia. Jadi bila dengar kisah budak ni berubat, ramai dah sembuh, dia pun rasa teringin nak pergi berubat, mata dia buta sejak sekian lama, walaupun dah usia lanjut dan tua. Lalu bila sampai menteri kanan tersebut, dengan ghulam ni, dia bagi syarat yang sama. Yang menyembuhkan bukan aku tapi Allah. Kalau kamu sanggup masuklah agama ini, insya-Allah aku akan doakan, aku akan ubatkan kamu. Jadi bila dia sanggup masuk agama baru ni, akidah baru ni disembuhkan oleh budak tersebut, gembiralah hati dia. Sudah sekian lama dia buta, akhirnya hari ini dapat sembuh, dapat celik. Dan kebetulan pula, pada hari dia berubat tu, malam tersebut adalah malam, kalau kita sekarang sultan dulu-dulu, raja dulu-dulu, malam puja umur. Sambut birthday lah. Birthday sultan, birthday raja. Jadi hari birthday Raja Tabak, Raja Tubak tadi, Zunawas. Jadi bila datang menteri-menteri, orang-orang kerajaan, orang-orang pegawai istana, jadi bila tengok datang orang tua menteri kanan yang sebelum ni buta, terkejutlah Raja Tubak. Dia kata, bukankah kamu dah lama berkhidmat dengan aku, tapi sebelum ni kamu buta. Tiba-tiba malam ni aku tengok kamu dapat melihat, dapat celik. Siapa yang berubatkan kamu ni? Dia kata ada seorang budak yang mana sebelum aku ni dah banyak dah. Dia ubat bukan orang-orang lain ni. Dan budak ini bernama Ghulam. Waktu tu bila hari keramaian, tak dapat tidak, di sebelah dan di samping raja mesti ada orang kanan dia, tukang sihir. Bila tukang sihir dengar yang disebutkan oleh menteri kanan tu ialah Ghulam, dia pun terdengar, anak murid aku pun ada seorang nama Ghulam.
Jadi dia terniat rasa ada sesuatu yang tak kena. Lalu dia minta raja panggil budak tu. Dia nak sahkan ghulam ni takut nama yang sama tapi mungkin individu berbeza ataupun orang yang sama macam dia duk ajak selama ni ilmu sihir tu. Jadi dipanggillah ke istana. Bila panggil dia ke istana, lebih kurang secara ringkas, ditanyakanlah tentang ilmu budak tersebut. Bila dia dapat tahu, anak murid aku dah ajar ilmu sihir. Tapi cara-cara dia mengubah, mengikut cerita orang ni tak sama dengan sihir yang dia ajar. Maknanya dia gunakan ilmu ni bukan bentuk sihir, tapi ilmu lain. Jadi dia pun usul-usul dengan siapa kamu belajar ilmu ni sampai kamu boleh jadi magic, jadi hebat, jadi macam ni. Jadi akhirnya pecahlah rahsia bahawa dia belajar daripada seorang rahib dan seorang pertapa di pertengahan jalan setiap kali datang dan sebelum pulang ke rumah. Jadi disik-disik dicarilah dan ditangkaplah rahib dan pertapa tersebut. Lalu diberi dua pilihan. Pilihan pertama, kamu murtad daripada agama kamu ini sekarang dan mengakui Raja Tubak sebagai Tuhan. Kalau kamu mau selamat. Dan pilihan yang kedua, kalau mahu kekal dalam agama dan akidah ini, maka kami akan gergajikan kepala kamu sehingga terbelah dua. Jadi apa pilihan rahib dan pendeta tadi? Dia tetap mempertahankan agama dan akidah ini. Akhirnya digergajilah kepalanya sampai terbelah dua, keluar otak dan meninggal. Matilah dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian dipanggil pula Menteri Kanan. Menteri Kanan, kamu pun dah menganut agama baru. Pilihan kamu juga dua sama seperti rahib dan pendeta tadi. Kamu nak murtad daripada agama dan akidah ni, mengakui aku kembali sebagai Tuhan ke? Atau pilihan kamu kekal dalam agama ni? Habuan kamu sama macam rahib tadi. Menteri Kanan pun bila dah tengok begini, dia mengakui bahawa agama dan akidah ini adalah jalan yang betul. Dia pun bertekad untuk mati di jalan ini. Lalu sekali lagi, seorang lagi digergaji kepala sampai terbelah dua, keluar otak juga meninggal. Dua-dua mati di jalan Allah. Sekarang tibalah giliran budak tersebut ghulam. Tetapi raja tadi walaupun dia zalim, dia ganas, tapi dia masih ada peri kemanusiaan. Dia kata cara hukuman gergaji kepala ni tak sesuai untuk seorang budak, seorang remaja. Orang tua macam dua orang tadi, okeylah. Bukan kata peri kemanusiaan ni tak jadi bunuh. Bunuh tetap bunuh, tapi kita guna cara lain. Cara mana? Lalu berkumpullah raja dengan menteri-menteri dia, jadi disepakatilah. Cara nak bunuh budak yang bernama Ghulam ini, kita akan ikat tangan dan kaki dia. Kita akan ikat seluruh tubuh dia dan kita akan letakkan dalam tong. Tong ini kita akan bawa di satu tempat di atas gunung dan bukit yang paling tinggi. Kemudian kita akan campakkan tong ni ke bawah. Biar tong ni jatuh hancur berkecai sekali dengan badan-badan budak ni pun hancur berkecai. Jadi dilakukanlah sebagaimana yang disepakati tadi. Lalu diikatlah badan budak tersebut, kaki dan tangan letak dalam tong. Tiba-tiba dilemparkan tong tu ke bawah, ketung-ketang jatuh, hancur berkecai. Yang hancur berkecai cuma tong tersebut. Tapi Ghulam tersebut tak cedera, tak berdarah, tak patah, tak ada apa-apa. Lalu dia buka ikatan, kembali semula ke istana. Dia tak takut, dia tak balik rumah dia. Bila dia kembali ke istana, raja tengok, ahli sihir tengok, terkejut. Dia kata kalau ini punya cerita lebih hebat daripada sihir aku, tak mati. Jadi cara yang kedua mesyuarat sekali lagi. Bila mesyuarat, cara yang kedua ialah kita akan ikat tangan, kaki dan seluruh tubuh. Kita akan bawa naik kapal. Kita berlayar di tengah lautan. Bila sampai ke laut, kita akan campak biar dia mati lemas dalam laut. Sekurang-kurangnya dimakan oleh ikan jerung. Jadi dibuatlah sebagaimana yang disarankan, ikat, bawa naik kapal, berlayar ke tengah lautan. Akhirnya dibuang. Bila saja tenggelam, tak timbul-timbul, agak-agak matilah budak ni dah. Tak timbul dah, kembali semula ke pelabuhan. Bila kembali semula ke pelabuhan, budak-budak ni tiba-tiba sampai ke tebing laut, buka-buka ikatan tali, naik semula, pergi ke istana. Tak mati-mati lagi dah. Buang tempat tinggi pun tak mati, umbang dalam laut pun tak mati. Jadi mesyuarat lagi.
Mesyuarat lagi cara yang ketiga ialah kita ambil kayu-kayu api daripada pokok yang besar-besar, kita hidupkan unggun api sebagaimana Nabi Ibrahim dulu. Jadi kita bakar ni di depan mata kita. Sebelum ni dia jatuh tu kita tak tahu apa berlaku dalam tong. Mungkin dia buat magic ke apa, kita tak nampak. Hak dalam laut pun mungkin dia buat magic dalam laut, kita tak tahu. Ni kita bakar, kita boleh tengok depan mata kita bagaimana dia nak buat magic. Jadi bila dibakar tu dia duduk bersila lagu tu je. Tiba-tiba kayu api semakin habis. Api pun hak besar dan marak semakin kurang habis. Tinggal ketui, tinggal abu, dia pun relax saja. Tak cedera, tak luka, tak terbakar langsung. Jadi lagi selamat. Yang keempat, apa kita mau bikin lagi? Kalau kita orang-orang Sungai Rusa mesyuarat lah, nak buat apa gini? Orang lagu ni, sumbang dalam laut pun tak mati, bakar api pun tak mati, rembah daripada tempat tinggi pun tak mati, kita nak buat apa? Akhirnya pakatan yang keempat ialah kita letakkan dia dalam kandang singa yang sedang lapar. Jadi bawa dia ni, ikat, masukkan dalam kandang singa yang lapar. Bila singa lapar, tupi dekat dia. Singa ni jilat-jilat pipi, jilat-jilat kepala, jilat-jilat rambut, kemudian trek di tepi, landing, tidur. Jadi tak jalan juga. Singa ni lapar, sepatutnya habis dah budak ni tinggal tulang, tapi tak jadi.